السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada hormat yang dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita, Fadil Ustaz Syukri SU Surau, Hormati Al-Fadil Tuan Haji Ismail Abali, dan semua sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Kita sambung pengajian hadis Sahih Muslim kita, bab jenazah, tajuk kecil yang ke-18 ni. Muka surat 276. Muka surat 276. Tajuk kecil yang ke-18, mengkafani jenazah. Hadis 471. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laysa fiha qamisun wala imamah. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها استريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيه الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain yang berwarna putih, lembut, dan dibuat daripada kursufin, yang dibuat daripada kapak. Kursufin ini dibuat daripada kapak. Dalam kurungan tu bahasa benda tu Indonesia. Okay. Tidak ada baju di dalamnya. Kain ni tak dipakai baju di dalamnya. Macam orang Melayu kita buatlah, kain kosong gitu ya. Dan tidak ada juga serban di dalamnya. Di kafan Nabi tak pakai serban, tak pakai baju. Dikampit di kafan dengan 3 helai kain yang dibuat daripada kapas. Sedangkan tentang al-hullah, ini membingungkan para sahabat, padahal telah dibeli untuk digunakan sebagai kain kafan kepada baginda. Maka hullah itu tidak digunakan. Baginda dikafankan dengan 3 helai kain putih sahaja yang lembut. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengambil hullah tersebut dan berkata, aku akan menyimpannya sehingga aku mengkafani diriku dengan kain ini. Berlalu selepas itu dia berkata, jika Allah meredai nabinya, maka tentu baginda dikafani dengan kain ini, dengan hullah ini. Lalu dia pun menjual dan menyedekahkan wangnya. Jadi Nabi ini
berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim kita, dalam sunan-sunan, bahawa dikafan dengan 3 helai kain yang berwarna putih. Itulah Nabi SAW dikafan macam orang Melayu kita buatlah. Dan hukumnya adalah sunat. Warna putih ni sunat hukumnya. Sebab apa sunat? Sebab itulah yang digunakan untuk mengkafan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW ada menyebut dalam sebuah hadis, pakailah kamu pakaian yang berwarna putih, kerana dia adalah sebaik-baik pakaian, dan kafanilah dengan kain yang berwarna putih mayat-mayat kamu, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Al-Imam At-Tirmizi, hadis ini status dia hasan. Nabi sukafan dengan kain putih. Walaupun tak siapa pun yang kat wajib lah, sunat hukumnya. Kerana Nabi pun dikafan begitu, dan Nabi pun menyuruh begitu di dalam hadis-hadisnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, hukum mengkafankan dengan kain putih ini disepakati oleh semua para ulama. Termasuk semua para ulama. Bahkan hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Biasa kalau ada dalam Bukhari Muslim, tak khilaf. Kalau tak ada, biasanya jadi khilaf. Di dalam hadis yang kita baca ini, ada dibelikan pakaian untuk Nabi ketika dia sakitnya, al-hullah. Al-hullah ini iaitu as-sawbul jadidu, as-sawbul jayyidul jadidu, baju yang molek lah dan baru, baju comel lah. Okey. Tetapi masa mengkafankan Nabi SAW, baju itu tak dipakai. Hanya kain putih biasa je, 3 lapis, 3 helai. Lalu baju ini diambil oleh Abdullah ibnu Abi Bakrin, anak Abu Bakar, adik-beradik Aisyah lah. Nabi ini mati di rumah Aisyah, di kafan pun situ, di kebumi pun situ. Jadi baju yang tak guna ni Abdullah bin Abi Bakrin dia ambil. Dia kata dia nak buat kafan dia nanti kalau dia mati. Tetapi berlalu masa, dia fikir balik, kalau Allah meredai pakaian ini untuk Nabi, nescaya dikafan Nabi dengan pakaian itu. Tapi Allah tidak menghendaki. Lalu dia pun jual baju tadi dan duit itu disedekahkan. Okay. Antara sebabnya ialah kerana hukum menggunakan pakaian-pakaian yang baik, yang cantik ini adalah makruh hukumnya. Kerana dalil-dalil yang banyak, pasal itulah tidak dikafankan kepada Nabi, ditakdirkannya. Okay. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia nak wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia hampir wafat, dia tengok ketika dia sakit, sakit yang tenang dah, dia tengok baju yang dia sedang pakai ada terkena za'faran, warna kuning itu za'faran ni. Tersunah Nabi juga za'faran. Besar khasiat dia. Obat cerdik. Suruh anak-anak cerdik minum air za'faran. Kita pun orang tua pun. Lalu Abu Bakar suruh membasuhnya dan dia pesan supaya buat kafan dirinya
dan tambah lagi 2 helai kain, kata Abu Bakar. Kapanlah aku dengan baju yang aku pakai ini, dan 2 helai kain lagi. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW, beritahu pada ayah dia, baju ni agak lama dah. Buruk dah lah maknanya ni. Baju yang sudah lama, dia kata. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia jawab, pakaian yang lebih baik ini adalah lebih baik dan lebih berhak dipakai oleh orang yang hidup. Jenazah ni akan dimakan oleh bumi. Begitu juga dengan pakaian yang dipakainya, kata Abu Bakar. Pak molek ni biar orang hidup pakai. Begitu lebih kurang ni. Jadi berdasarkan kata-kata Abu Bakar dan beberapa hadis, para ulama menyatakan makruh kita mengkafan dengan pakaian yang mewah. Pakaian yang mahal. Sebab mubazir antaranya. Mubazir, acuh juga benda tu. Islam tidak mahu mubazir. Jadi tak boleh lah. Makruh hukum. Tapi taklah sabab pengkak haram. Tapi kalau mahal sangat, sebahagian ulama meletakkan boleh membawa kepada haram juga. Masalah mubazir. Tepuh baju kuk benar. Lah, 2,000 sepasang. Boh dalam khanda. Mahal tu, mubazir. Sebahagian ulama meletakkan haram. Buruk juga. Orang bukan Islam mana, orang Kristian pun. Dalam khanda dia comel nampak pakaian yang pakai. Kita berpada-pada. Janganlah melampaui dari segi terlalu mahal. Sebut tengok hadis yang seterusnya. Anjuran mengkafani jenazah dengan baik. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa kubira laylan فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, lalu menyebut salah seorang sahabatnya yang meninggal, yang dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh badannya, kemudian dimakamkan di malam harinya. Miskin, tak ada kain, tak cukup ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menguburkannya pada malam hari sampai dia disolatkan, kecuali jika keadaannya yang sangat terpaksa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila di antara kamu mengafani saudara kamu, maka hendaklah dia memperbaguskan kafannya. Falyuhassin kafanahu, hendaklah dia memperelokkan kafannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunannya, dan oleh ulama hadis lagi. Sahih hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Pada suatu hari ada seorang sahabat mati tanan waktu malam. Lalu dalam ucapan Nabi menyebut supaya jangan buat gitu. Supaya kalau tanam siang ni boleh Nabi mari semayang. Itu dia. Nabi SAW mari semayang. Kecuali kata Nabi ada sesuatu yang terpaksa kita menyegerakan jenazah.
uzur umpamanya. Tak tahu lama jadi busuk dan seumpamanya. Jadi apa hukum kita mengebumikan jenazah pada waktu malam? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dan lain-lain para ulama mengatakan hukumnya adalah harus pada waktu malam. Apalagi jika sekiranya kita takut sesuatu yang tak baik pada jenazah, barulah tak apa. Kecuali kita perlu menyegerakan jenazah, maka tak apalah. Dan lebih baik kita kebumikan di waktu siang, sebagaimana yang Nabi sebut. Kalau orang jika waktu siang tu, jika sekiranya waktu siang tu orang solat ramai, berdoa untuk dia ramai, maka itu adalah lebih baik. Tapi kalau nak ke bumi malam pun tidak menjadi halangan. Dan kita fikir harus hukumnya. Kerana di sana ada hadis-hadis yang Nabi sendiri pun mengebumikan para sahabat dia di waktu malam. Ada juga. Maka jadi sunnah belaka lah. Waktu Nabi buat. Ni Nabi suruh ke bumi siang. Jadi kedua-duanya boleh. Jika sekiranya ada keperluan disegerakan malam, boleh dikebumikan malam. Jika tidak, maka lebih baik kita ke bumi di waktu siang. Di dalam hadis yang kita baca ini, ada di penghujung hadis itu, falyuhassin kafanahu. Hendaklah kamu memperbaguskan kafan. Saya sebut tadi, kafan molek-molek ni makruh, mahal harganya. Dari sini Nabi suruh memperelokkan kafannya. Memperelokkan kafan ini sebagaimana disebut oleh para ulama hadis seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dan lain-lain lagi. Yang dimaksudkan memperelok di sini ialah memperelok berdasarkan yang dibuat oleh Nabi dan yang disuruh oleh Nabi, iaitu mengkafankan saudara kita yang meninggal itu dengan kain putih. Itu makna memperelokkan. Warna lain pun jadi. Tapi dalam hadis-hadis, hak Nabi suruh, hak tu yang dimaksudkan falyuhassin, bukanlah dengan pakaian yang mahal harganya, kain yang mahal harganya, bukan. Yang dimaksudkannya ialah dengan kafan yang disuruh oleh Nabi seperti menggunakan kain putih, menutup seluruh tubuh biar habis penuh. Bukan sekadar menutup aurat saja, bahkan menutup seluruh tubuhnya. Itulah yang dimaksudkan dengan falyuhassin. Kafan dengan sebaik-baiknya dan bukan dengan menyediakan kain-kain kafan yang mahal, bukan, kata Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain. Kita baca satu hadis lagi, menyegerakan penguburan jenazah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun la'allahu qala tuqaddimunaha ilaihi wa in takum ghaira dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah kamu mengubur jenazah. Dalam hadis tak ada perkataan mengubur. Asri'u bil janazah. Hadis ini juga ada dalam Bukhari dan dalam kitab-kitab Sunan. Lafaznya begitu belaka. Asri'u bil janazah. Bersegeralah kamu dengan urusan jenazah. Sebab apa saya kata kubur tu potong, kalau boleh potong. Sebab bersegera di sini bukan saja masa ke bumi. Dibahas panjang oleh para ulama.
termasuklah semua urusan pengurusan jenazah. Mandi dia, kapan dia, janganlah terlalu lama. Okay. Begitu juga ketika membawa dia ke tempat pengkebumian. Selepas semayang, tak perlulah ditangguh lama. Ya belaka. Masuk belaka. Asri'u bil janazah. Bukan sekadar masa tanam tu sahaja bukan. Kerana jika dia orang yang soleh, Nabi kata, mungkin dia berkata, segeralah menghantarkannya pada kebaikan. Kalau kebetulan jenazah itu yang soleh, maka dia fakhairun, maka dia adalah baik kepadanya. Tetapi jika tidak, jahat maksudnya, tidak termasuk orang yang soleh, maka bererti kalian mempercepatkan, meletakkan keburukan daripada bahu-bahu kalian. Cepat daripada dia duduk bersama dengan kita, lebih baik kita mempercepatkan dia pergi di tempat dan alam yang dia akan lalui. Jadi para ulama mengatakan semua proses pengkebumian ini sepatutnya dipercepatkan. Kecuali jika sekiranya ada sebab-sebab yang tertentu, tak apalah. Jika sekiranya ada sebab-sebab yang tertentu, maaf. Raja-raja umpamanya, sebelum ke bumi tu kena buat pertambalan dulu, apa gitu gini. Maka para ulama dalam kitab-kitab fiqh mengatakan dimaafkan. Hari lebih, mati hari ni, esok bau tetamu mari. Saya ingat Raja Arab meninggal. Mati hari ni, esok baru tetamu mari melawat. Tetamu luar negara mari kapal terbang. Pemimpin-pemimpin Arab. Termasuk pemimpin Israel pun mari melawat kau. Mana baik tu hubungan tu Saya tak sebutlah raja ni. Mari negara-negara Arab lain mari melawat. Orang besar-besar dia pun ada waktu dia buat. Tetamu luar masa mana, orang besar dalam masa mana, anak-beranak masa mana. Ambil masa panjang jugalah. Proses pelantikan raja pula. Pak kita pun begitu juga. Ya, mati. Ada proses pertabalan sultan baru. Lepas tu melawat pula orang besar-besar. Tetamu-tetamu luar negara. Kalau begitu, maaf. Guru saya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ulama besar zaman moden ini, lebih daripada 400 buah kitab dia karang dalam berbagai bidang. Dia kata jika sekiranya ada keperluan, maka bolehlah ditangguhkan dalam tempoh yang menasabah. Umpamanya anak ada Kuala Lumpur, tak nak tunggu, tak apalah. Duduk Kuantan, tak apalah. Ni anak duduk Australia, suruh tunggu juga. Kapal terbang esok, mati hari ni. Masa anak siapa tak tahu. Maka hak begitu tak payah tunggulah. Hak jenazah yang perlu disegerakan. Walaupun anak dia. Walaupun dia besar, jangan tanang hingga saya balik. 2 hari pun 2 hari itu jangan. Tak payah ikut. Perlu disegerakan. Kecuali yang dekat dan jenazah pun tak ada apa-apa, maka boleh ditangguh dalam tempoh yang munasabah. Jangan terlalu lama. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Kat tu ya. Saya ingin menjawab beberapa soalan.